Kaedah mengajar fizik, kumpulan Planck. Hari ini kita akan mempelajari bab 5 gelombang. Objektif, memahami asas gelombang dan mengetahui pelembapan dan resonans gelombang. Asas gelombang. Sebelum kita mulakan video kita, di sini ada satu soalan. Apabila gelombang air dikenakan pada bot dari arah kanan, adakah bot akan A. Bergerak ke kanan, B. Bergerak ke kiri, C. Tidak bergerak, atau D. Terbuang dari besen? Mesti tak sabar nak jawab kan? Kita akan simpan dahulu soalan ini dan bersamalah saya, Cikgu Brenda, untuk belajar terlebih dahulu asas-asas gelombang. Terlebih dahulu, apakah itu gelombang? Gelombang merupakan satu pembawa tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa memindahkan jirim. Sebagai contoh, apabila kita memetik tali gitar, bunyi daripada gitar itu akan dipindahkan ke telinga kita. Seterusnya, kita akan beralih kepada jenis-jenis gelombang. Terdapat dua jenis gelombang, yaitu gelombang progresif dan juga gelombang pegun. Gelombang progresif mempunyai profil gelombang yang merambat dengan massa, manakala gelombang pegun mempunyai profil gelombang yang tidak merambat dengan massa. Daripada gelombang progresif terbagi kepada dua jenis pula gelombang, yaitu gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Dan untuk gelombang pegun, contoh-contohnya adalah alat musik seperti surilling dan juga drum. Daripada gelombang-gelombang tersebut, mereka boleh terbahagi kepada spesifikasi lebih kecil, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang memerlukan medium untuk memindahkan tenaga daripada satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, gelombang air dan juga gelombang bunyi. Bertentangan dengan gelombang mekanik, gelombang elektromagnet boleh merambat dan bergerak tanpa medium seperti vacuum untuk memindahkan tenaga dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh terdekat yang kita boleh lihat adalah cahaya inframerah daripada matahari yang merambat melalui satu ruang dipanggil vacuum antara bumi dengan matahari untuk memindahkan cahaya dan haba kepada semua hidupan di atas bumi. Sebentar tadi, saya ada menjelaskan bahawa gelombang progresif boleh dibahagikan kepada gelombang membujur dan juga gelombang melintang. Apakah beza antara mereka berdua? Jom kita sama-sama melihat apakah beza antara dua jenis gelombang ini. Gelombang melintang merupakan satu gelombang di mana zara-zara mediumnya adalah serenjang dengan perambatan gelombangnya. Contohnya gelombang cahaya dan gelombang air. Gelombang membujur pula adalah satu gelombang di mana zara-zaranya adalah selari dengan perambatan gelombangnya. Contohnya gelombang bunyi. Sekarang berbalik kepada soalan kita pada awal-awal, yaitu di manakah bot itu akan bergerak setelah satu gelombang air daripada kanan dikenakan pada bot tersebut. Jawabannya adalah C. Hal ini disebabkan oleh gelombang melintang, di mana apabila gelombang air bergerak dari kiri ke kanan, zara-zara air yang membentuk gelombang tersebut bergerak dari atas ke bawah dan ke atas semula secara berterusan, yaitu pergerakannya yang berserenjang dengan perambatan gelombangnya. Dengan itu menyebabkan bot itu akan kekal pada satu titik yang sama. Jom teruskan dengan ciri-ciri gelombang. Untuk tajuk ni, kita kena tahu ciri-ciri ataupun apa yang ada pada gelombang tu. Sebelum tu, jom tengok slide sebelah dulu. Gelombang yang dekat atas, kita panggil puncak. Yang dekat bawah, kita panggil lembah ataupun lembangan. Jadi, berdasarkan gambar yang dekat bawah tu kan, semasa arah perambatan gelombang ni bergerak dari kawasan yang lebih dalam ke kawasan yang lebih cetek, agaknya apa perubahan yang kita dapat perhatikan? Gelombang air ni kalau dia merambat ataupun pergi ke kawasan lebih cetek, laju gelombang V dia tu berkurang. Puncak gelombang juga semakin rapat dan disebabkan tiada perubahan tenaga, ketinggian gelombang juga semakin meningkat. Sekarang kita teruskan dengan ciri-ciri gelombang. Ada 5 ciri, iaitu amplitude, tempoh,
frekuensi, panjang gelombang dan laju gelombang. Apa pula 5 benda ni? Okey, amplitude ni sesaran maksimum suatu zarah ni dari kedudukan keseimbangan. Sesaran ni maknanya jarak zarah ni dari kedudukan keseimbangan, iaitu kedudukan asal zarah sebelum zarah ni mula berayun. Unit dalam SI bagi amplitude pula ialah meter. Tempoh merupakan masa yang diambil oleh zarah ni untuk membuat satu ayunan lengkap atau untuk menghasilkan satu gelombang oleh suatu sumber gelombang. Jadi untuk kira tempoh ni, kita boleh guna formula T bersamaan dengan 1/F, iaitu frekuensi dengan unit saat. Okey, frekuensi ni apa pula? Okey, frekuensi ialah bilangan ayunan lengkap yang dilakukan oleh zarah atau bilangan gelombang yang dihasilkan oleh satu sumber gelombang dalam masa satu saat. Okey, formula frekuensi ni lebih kurang je macam formula tempoh tadi, cumanya kita terbalikkan kedudukan F dan T tadi, iaitu F bersamaan dengan 1/T dengan unit Hertz atau S kuasa negatif 1. Okey, sebab apa S? Sama macam unit tempoh tadi, cumanya kena ada negatif sebab kita terbalikkan F dan T tadi. Okey, seterusnya, panjang gelombang atau lambda ialah jarak di antara dua titik sefasa yang berturutan. Boleh dikira menggunakan formula lambda bersamaan dengan laju gelombang V bahagi dengan F. Okey, laju gelombang pula ialah jarak yang dilalui dalam masa satu saat. Dikira menggunakan formula V sama dengan lambda per T ataupun V sama dengan lambda darab dengan F. Macam mana pula dari V sama dengan lambda per T ni boleh dapat V bersamaan dengan lambda darab dengan frekuensi? Okey, macam ni. Dalam V sama dengan lambda per T ni, kita boleh asingkan menjadi 1/T darab dengan lambda. Okey, kita tahu 1/T ni nilai apa dalam slide sebelum ni? Nilai frekuensi kan? Okey, jadi kita boleh gantikan dengan simbol frekuensi dekat sini dan menjadi F lambda. Okey, untuk dapatkan V sama dengan lambda darab dengan F, kita terbalikkan je sebab tak akan ada kesan pun dekat nilai V nanti. Okey, sekarang kita tengok cara melakar dan mentafsir graf gelombang. Untuk tajuk gelombang ni, ada dua graf yang kita akan pelajari, iaitu graf sesaran melawan masa dan graf sesaran melawan jarak. Okey, dengan graf ni, kita boleh nampak lagi jelas 5 ciri yang kita dah belajar tadi. Okey, dua-dua graf ni nampak macam sama je kan? Sebenarnya ada perbezaan antara kedua-dua graf. Dalam graf sesaran melawan masa, kita boleh nampak amplitude dan juga tempoh. Dengan tempoh ni, kita boleh dapat kira frekuensi. Okey, dalam graf sesaran melawan jarak pula, kita boleh dapat nilai amplitude dan panjang gelombang. Berbeza kan dua graf tu. Jadi, bila kita dapat soalan berkaitan dengan graf, kita kena tengok dulu jenis apa melawan dengan apa dan nilai apa yang dibagi. Okey, sekarang kita pergi kepada cara melakar. Bila dapat soalan graf, kita kena lukis dulu paksi X dengan Y. Kemudian tengok soalan, dia nak graf apa, melawan dengan apa. Contohnya soalan nak graf sesaran melawan masa. Dan soalan dah bagi dah nilai amplitude bersama dengan 5 cm dan tempoh ialah 0.8 saat. Jadi kita tanda nilai 5 dan negatif 5 pada paksi sesaran. Untuk tempoh pula, T ni dia akan lalu 5 titik pada paksi Y. Tapi kan kita mula dari 0. Jadi 0.8 ni bahagi dengan 4 dan kita akan dapat paksi masa dengan selang 0.2 saat. Lepas tu, kita boleh tanda titik macam ni dan barulah kita boleh lukis graf. Okey, katalah soalan nak graf sesaran melawan dengan jarak. Sama juga cara dia. Contohnya soalan dah bagi nilai amplitude bersamaan dengan 4 cm dan panjang gelombang ialah 6 cm. Lukis dulu paksi X dan Y dan label paksi sesaran dan jarak. Kita tanda nilai 4 dan negatif 4 pada paksi sesaran. Untuk jarak pula, T ni dia akan lalu 5 titik pada paksi Y. Tapi sebab kita mula dari 0, jadi 6 cm tadi tu kita bahagi dengan 4 dan kita akan dapat paksi jarak dalam selang 1.5 cm. Lepas tu, kita boleh tanda titik macam ni dan bolehlah lukis graf. Okey, sekarang jom kita cuba satu soalan. Berapakah nilai frekuensi gelombang sekiranya laju gelombang ialah 24 meter per saat? Untuk soalan ni, kita akan guna formula V bersamaan F darab lambda kan? Tapi, kena perhati betul-betul. 8 meter yang ada pada gelombang tu bukannya nilai panjang gelombang. Jadi, untuk dapat nilai panjang gelombang, 8 meter ni kena bahagi dengan 2 dan 4 meter inilah nilai panjang gelombang. Kemudian, baru kita guna formula V sama dengan F darab lambda. Kita susun dulu formula ni menjadi F bersamaan V per lambda. Masukkan nilai dan akhirnya kita dapat nilai frekuensi bersamaan dengan 6 Hz. Okey, sekarang kita teruskan dengan pelembapan dan resonans. Okey, subtopik seterusnya ialah pelembapan dan resonans. Kita mulakan dulu dengan pelembapan. Maksud pelembapan ialah pengurangan amplitude suatu sistem ayunan disebabkan oleh kehilangan tenaga. Pelembapan menyebabkan frekuensi ayunan kekal sama tetapi amplitude ayunan akan semakin berkurang dengan masa sehingga ayunan berhenti.
Sistem ayunan kehilangan tenaga disebabkan oleh dua perkara iaitu pelembapan luaran dan pelembapan dalaman. Pelembapan luaran ni dia berlaku apabila sistem ayunan kehilangan tenaga untuk mengatasi daya geseran ataupun rintangan udara. Manakala pelembapan dalaman pula berlaku apabila sistem ayunan kehilangan tenaga disebabkan oleh renggangan dan mampatan zarah-zarah yang bergetar dalam sistem ayunan tu sendiri. Sekarang jom kita tengok satu contoh pelembapan dalam ayunan bandul. Seperti yang kita dapat tengok dalam video ni, amplitude ayunan bandul ni semakin berkurang dengan masa. Tenaga dalam bandul ni juga makin berkurang dan akhirnya bandul ni berhenti. Inilah yang dinamakan sebagai pelembapan. Seterusnya kita bergerak kepada resonance. Resonance ni berlaku apabila satu sistem ayunan dikenakan dengan tindakan dari luar yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli bagi sistem tu. Tapi sebelum tu kena tahu dulu apa tu frekuensi asli. Apabila satu sistem ayunan disesar dan dibiarkan berayun tanpa sebarang tindakan dari luar, sistem ayunan tu akan berayun dengan satu frekuensi yang tertentu. Frekuensi inilah yang dipanggil sebagai frekuensi asli. Jadi, apabila resonans berlaku pada satu sistem ayunan, sistem tu akan berayun pada frekuensi aslinya dan dia akan berayun dengan amplitude yang maksimum. Salah satu contoh resonans yang terkenal ialah menggunakan bunyi untuk memecahkan gelas. Dalam video ni, gelas ni dikenakan dengan satu bunyi yang mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli bagi gelas tersebut. Jadi gelas ni akan bergetar dengan amplitude yang maksimum sehingga dia akhirnya pecah. Ini merupakan salah satu contoh resonans yang boleh terjadi dalam kehidupan seharian. Satu lagi contoh resonans dapat kita lihat pada bandul button. Apabila bandul X disesar dan dilepaskan, ayunannya akan memindahkan tenaga kepada bandul A, B dan C menyebabkan ketiga-tiga bandul tu turut berayun. Tetapi resonans hanya berlaku pada bandul B kerana bandul B mempunyai frekuensi asli yang sama dengan bandul X. Jadi apabila kita bandingkan bandul A, B dengan C, bandul B akan berayun dengan amplitude yang maksimum kerana ianya mengalami resonans. Kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari dua subtopik dalam bab 5 gelombang. Dalam subtopik pertama iaitu asas gelombang, kita telah mempelajari mengenai jenis gelombang, ciri-ciri gelombang dan juga graf gelombang. Kemudian dalam subtopik 5.2, kita telah mempelajari mengenai dua perkara iaitu pelembapan dan resonans.